Okey, baik. Minta maaf. Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua penonton-penonton live di CTC Wall kami, dan alhamdulillah terima kasih daripada masa ke semasa anda terus memberikan perhatian anda kepada CTC.fm, yang mana kami berusaha untuk menggabungkan ataupun menaungi trader-trader untuk memberi kefahaman kepada orang di luar sana apakah itu dagangan mata wang asing. CTC.fm untuk anda pada malam ini. Baik, istimewa untuk hari ini merupakan segmen pertama. Kami bersama dengan broker baru. Bukan broker baru, broker lama kan. Sebab ada sesuatu yang sangat-sangat menarik untuk anda, untuk anda semua ketahui tentang GKFX Prime. Okey, ini broker yang akan bersama dengan kita, dua orang wakilnya yang akan bersama memberikan anda penerangan tentang apakah kebaikan GKFX ni untuk klien-kliennya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum tu diingatkan macam biasa CTC sering sekali untuk mengingatkan kepada kita semua, anda semua di luar sana, jaga SOP. Kalau boleh kita perketatkan pergerakan kita, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya bersama dengan dua tetamu hebat kita ni, kita ada kontes untuk mencari pemenang untuk diberikan no deposit bonus sebanyak 100 USD, kemudian 50 USD seramai 4 orang. Baik, alhamdulillah yang dah ada di dalam wall, cucu Pak Oleh daripada Terengganu, salam Pak Su dan juga sahabat-sahabat semua. Jawab dulu. Assalamualaikum cucu Pak Oleh. Okey, kemudian kita ada Rudin Jaafar, dia pun dah kongsi dah. Dia masuk menandakan dia kongsi, tapi ada syarat untuk kongsi tu. Baik, kemudian salam semua, semoga dipermudahkan segala urusan. Abdul Aziz Abdul Rahman, salam semua, check in. Baguslah. Okey, macam mana nak dapat duit 100 USD? Okey, macam ni, senang je. Sebenarnya anda share live ini, yang penting anda letakkan hashtag GKFX bersama CTC. Rapat. Boleh? GKFX bersama CTC. Ya, jangan lupa hashtag tu. Kalau tak ada hashtag, I'm sorry, 100 USD tak dapatlah kat anda, kat orang lain. So share banyak-banyak kepada grup kita, rakan-rakan kita, supaya mereka tahu apa kelebihan GKFX Prime untuk disediakan klien-klien yang baru ataupun yang bakal menjadi klien. Baik, terima kasih Muhammad Rashidin. Jangan lupa Muhammad Rashidin yang pengongsi ni, hashtag GKFX bersama CTC. Itu yang paling penting untuk memenanginya. Okey, baik, tanpa buang masa, saya bersama dengan tetamu-tetamu untuk episod yang pertama. Biasalah saya episod pertama saya mesti agak teruja sebab saya nak tahu apakah yang menarik yang bakal dikongsikan oleh tetamu-tetamu kita. Baik, sebelum kita bermula, boleh kita perkenalkan diri. Kita mulakan dengan Encik Razak lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, nama saya Razak. Saya mewakili GKFX Prime untuk Malaysia punya office. So pertama sekali kita nak berterima kasih lah dekat pihak CTC, Pak Su sebagai wakil daripada CTC. Terima kasih kembali kerana menjemput kita daripada GKFX Prime untuk kongsikan sedikit sebanyak berkenaan dengan kita punya offer, kita punya promosi, macam mana kita punya operation dekat Malaysia dan sebagainya. Okay. Menarik. Okey, asal mana? Saya daripada Alostar, Kedah. Oh, orang utara. Kedah. Okey, baik. Sebagai apa di GKFX? Saya adalah Malaysia punya country director. Wow. Bukan kaleng-kaleng lah ni yang datang CTC ni. Okey, nanti kita akan tahu lebih lanjut berkenaan dengan GKFX Prime. Okey, sebelah dia. Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada bos saya Razak ajak saya lagi sekali untuk join ke Konti ni. Okey. So saya sebagai sales manager di GKFX Prime. Okey. Okey, so saya akan make sure segala operation teratur. Okey. Dan kita juga akan buat planning dari semasa ke semasa
apa yang menarik untuk trader-trader yang ada di Malaysia. Ya, ramai kenal saudara Helmi kan, macam mana saudara Helmi bekerja kan. Ya. Kita dah tahu dah. Okey, kali ini bersama dengan GKFX lah. Ya. Alhamdulillah. Okey, Cik Razak, saya panggil Cik Razak boleh? Boleh. Ke nak panggil Razak pun tak apa. Oh, tak panggil Cik Razak lah. Cik Razak, boleh ceritakan sikit. Pastinya di permulaan, di awal-awal ni orang mesti akan tertanya-tanya, apa tu GKFX ni? Okey. Kalau boleh kita perjelaskan dekat orang di luar sana, silakan. Okey. So saya cerita sikit berkenaan dengan kita punya history lah, kita punya background GKFX Prime ni. Oh, cantik. Boleh Okay, so GKFX Prime ni actually kita start untuk operasi dekat Malaysia. Kita cerita pasal Malaysia dulu, kita dah start since tahun 2017. So ni dah actually tahun keempat GKFX Prime dekat Malaysia. Di Malaysia? Di Malaysia sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun. So ni tahun keempat. So actually kita punya company, kita adalah di bawah naungan GK Group. GK Group ni adalah company daripada UK. GK Group? Yes, GKG Group. Okay, so kalau kata siapa yang nak tengok untuk background, dia boleh pergi ke gk-group.com. Okay, ini adalah kita punya main company. Di bawah GKG terdapat 8 broker. So GKFX Prime ni actually adalah salah satu broker di bawah GKG. Yang mana yang dikuasakan oleh GK Group ni, GKG ni daripada Turki. Kita punya operation semua daripada Turki untuk GKFX Prime dan GKG. Ada 8 Ada 8 broker. Maksud dia 8 tu terdiri daripada broker-broker yang semuanya berkenaan dengan currency atau macam mana? Tidak juga. Actually kita punya company GKG adalah bukan semata-mata fokus kepada forex punya trading. Okay. Kita ada provide banking option, yang mana kita ada bank GK Bank yang operate di US, dan juga kita ada credit finance yang kita provide e-wallet, PP dan sebagainya. Yang tu kita ada macam contoh, kalau kata e-wallet yang kita familiar adalah seperti Skrill, Teller, PayPal. So kita punya e-wallet sendiri, iaitu GK Credit dan GK Capital. So this one adalah operate untuk main adalah EU punya client sahaja. Okay, so selain daripada these two product, kita juga ada brokerage. So brokerage ni kita ada GKFX. Ramai orang yang familiar dengan GKFX, bukan GKFX Prime. So GKFX ni kita menggunakan lesen daripada FCA. So siapa yang nak trade menggunakan FCA punya license, dia kena pergi ke GKFX, bukan GKFX Prime. Itu beza dia. Itu beza antara these dua broker lah. Baik. Ni adalah dua broker yang orang most kenal kalau di bawah GK ni. So kalau GKFX Prime ni kita guna BVI punya license, FSC, Financial Security Commission, daripada BVI. So selain daripada dua broker ni, GKFX Prime adalah broker yang kita bawa masuk Malaysia. Kita gunakan nama GKFX Prime. Selain daripada tu, macam contoh negara mana yang mostly dia punya Security Commission allow untuk forex trading, usually kita akan enter the market sebagai dia punya broker sendiri. Contoh kalau kita pergi dekat Cambodia, GKFX Cambodia, dia punya broker adalah GKFX Cambodia sendiri, bukan Prime ataupun bukan GKFX. Jadi untuk Malaysia dia ada Prime. Yes. Untuk membezakan ya. Betul. Bukan sekadar Malaysia saja, mana-mana negara yang tak ada Security Commission allow untuk forex, usually kita akan pakai GKFX Prime. So maksudnya kita juga ada offer dekat China, dekat Thailand, dekat Cambodia, dekat Indonesia. Banyak lagi lah. Global sangat ni. Ya, betul. Daripada segi secure, keselamatan klien. Okey. Macam mana pula? Kalau kata untuk daripada segi keselamatan klien, kita punya syarikat kita daftar di bawah BVI FSC. Kita punya deposit dan commission, kita ada provide insurance untuk klien, yang mana kita allow up to 3 million USD punya. Wajib ataupun terpulang? Insurans ni memang dapat untuk semua klien yang berdaftar di bawah GKFX. So contoh katakanlah kalau apa-apa terjadi kepada account trading yang tak melibatkan loss, yang bukan berkaitan dengan loss, contohnya kita punya account tiba-tiba tak boleh nak buka, ataupun GKFX punya website tak boleh nak access, tak boleh nak trading dan sebagainya, kita boleh claim dekat company insurance straight away daripada Lloyd. So this is one of the security yang kita ada lah. Adakah itu termasuk dalam perjanjian memang semua ada dalam semasa klien mendaftar? Betul, semua tu ada dalam term and condition semasa register account. Maknanya adakah benda tu kita daftar je automatically ataupun secara terus dia akan open? As long as kita buka account, kita verify dan melakukan deposit, memang kita dah terikat dengan insurans secara automatik. So untuk ini adalah untuk semua klien di bawah GKFX Prime. So kalau kata daripada segi security, kalau kata contoh orang yang buat deposit besar ke apa ke, dia risau untuk masuk, usually kita akan advise untuk pergi tengok dekat kita punya background, kita punya company behind.
which is GKG yang saya cerita tadi lah. Ya, betul. Kita boleh tengok daripada segi security dekat situ, berapa banyak company yang kita pegang, berapa banyak dana, berapa banyak banking option yang kita provide, siapa kita punya CEO. Kalau tengok dekat situ, usually orang akan rasa lebih selamat lah. Itu sebab tu saya tekankan keselamatan tu dulu. Sebab semua nak tanya, ini kalau jadi apa-apa kat akaun apa hal duit aku ni. Sebab ini kita macam kita yang bermain dekat minda trader di luar sana. Jadi saya tolong sampaikan je lah. Okey, kalau ada apa-apa pertanyaan kepada semua di luar sana, anda boleh letakkan soalan anda di ruangan komen. Jadi kalau ada permasalahan boleh dijelaskan untuk malam ini, sebab ni pembukaan macam-macam yang anda boleh tanyakan. Okey, share boleh share, jangan lupa hashtag GKFX bersama CTC. Yang tu baru akan dapat pemenang dia. Okey, itu untuk yang 100 USD. Baik. Office, kita kata adakah ada center GKFX di Kuala Lumpur selepas 4 tahun berada di Malaysia? Okay, actually since kita operate dekat Malaysia ni, memang kita sudah buka office daripada tahun 2017 lagi. Cuma kita start pada tahun 2017. Kita punya headquarters adalah di The Well, Menara The Well, Jalan Raja Chulan. The Well lah? Yes, The Well. Itu pada sebelum inilah. So pada hujung tahun lepas, bulan 9, kita berpindah ke KL Eco City di Bangsa. KL Eco City. So dekat situ adalah kita punya training center, yang mana setiap minggu kita akan buat kelas pada setiap hari Selasa malam. Lepas tu kita ada buat webinar session. So semua ni lebih kepada education, and then kadang-kadang IB dia memerlukan facility untuk dia buat kelas untuk klien-klien dia, dan sebagainya. Betul. Dia akan datang ke kita punya center lah. Ataupun kalau nak berjumpa dengan kita punya account manager ke apa ke, memang hari-hari memang ada orang akan datang. Usually kita akan buat meeting apa semua dekat situ lah. Okay. KL Eco City. Baik, itu satu benda yang bagi saya sangat-sangat diperlukan untuk klien-klien tahu sedikit latar belakang. Apa lagi yang boleh Cik Razak highlightkan tentang GKFX Prime ni? Okay, selain daripada tu, kalau kita tengok dekat GKFX Prime sekarang, banyak kita tengok kita linkkan dengan Arsenal. So actually kita adalah patut ada Arsenal. Betul. Okay. So actually started kita GKFX Prime ni kita ditubuhkan pada tahun 2010. GK Group ditubuhkan pada tahun 2010. GKFX Prime kita start operate pada tahun 2012. So ni dah ulang tahun yang ke-8 lah untuk GKFX Prime. 8 tahun dah. 8 tahun. Pada tahun 2015 dulu sehingga tahun 2017 kita ada buat sponsorship dengan AC Milan. So kita adalah one of the major sponsor untuk AC Milan punya football club. Okay, itu hingga tahun 2017. And then pada hujung tahun lepas kita dah start partnership dengan Arsenal. So kita adalah one of the sponsor besar untuk Arsenal FC. So kalau kata nak tengok verify betul ke tak betul, kita boleh tengok sendiri dekat website. Jadi kita akan buka lah dekat website Arsenal sendiri. Okay, kita boleh nampak dekat sini GKFX Global Capital Group. Memang adalah di second tier. Ini kita panggil second tier lah. Kalau orang yang memang minat bola, dia tahulah. Sebab kalau bola ni dia ada 3 level punya sponsor. Yang the first one jersey, macam Arsenal dia ada Adidas. Dekat tengah dia ada Emirates, and then dia ada sleeve punya sponsor Rwanda. Lepas tu dia ada second level. Second level ni yang mana kita boleh gunakan Arsenal untuk promotion, dan juga dia kalau kita tengok live Arsenal dekat dia punya stadium, Emirates Stadium, memang ada keluar GKFX dekat dia punya signboard, dekat dia punya player dan sebagainya. Dahsyat ni. Arsenal, kenapa Arsenal lah? Yang tu saya tak pasti. Itu mungkin pilihan daripada kita punya CEO lah. Biasanya CEO lah, dia minat satu tim tu. Okey, baik, ini sahajalah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya mengalungkan soalan-soalan. Apa yang anda nak tanya tentang GKFX Prime ni? Dia merupakan broker. Kalau kita bercakap soal orang sebut, ni, adakah GKFX sekarang ni dah menjadi sebutan para trader, ataupun ini adalah permulaan untuk GKFX di Malaysia di bawah Helmi sendiri untuk bergerak? Apa yang saya lihat GKFX ni saya dah kenal beberapa tahun yang sudah. 2 tahun yang sudah saya dah kenal nama GKFX ni. Tapi masa tu saya tengok macam GKFX ni macam tak ada siapa yang orang kata menonjol lah.
Dia tak ada yang menonjol kan. Promosi-promosi pun mungkin saya yang tak tahu ataupun tak perasan lah kan. Jadi bila saya dah bersama dengan GK Effect, and then bila saya tengok background GK Effect Global Capital ni, memang saya yakin yang kita boleh bawa GK Effect Prime ni di Malaysia untuk trader-trader di sini. Baik, terima kasih penjelasan yang baik. Okey, apa soalan pun sebenarnya saya nak baca melalui soalan ni, sebab soalan ni memang selalu saya akan keluarkan soalan saya. Tapi bila saya baca soalan ni memang menarik lah. Dia berkenaan dengan trader-trader, bakal-bakal klien. So tim GK Effect Prime ni ditubuhkan adalah fokus kepada trader-trader di Malaysia, betul? Betul. Baik, okey. Bagaimana dengan pendengar trader-trader yang di luar Malaysia seperti di Indonesia dan Brunei? Okey. Ni soalan ni pun saya selalu tanya dekat setiap broker. Adakah dia hanya di Malaysia ataupun Brunei masuk sikit lah macam tu, ataupun macam mana? Okey. So actually dekat GKFX Prime ni total kita ada 19 office. Okey, 19 office di 17 negara. Okey. So untuk kalau kata Asia Tenggara lah, saya bayangkan CTC punya pendengar daripada luar daripada Malaysia adalah Brunei dan Indonesia. Ya, betul. So selain daripada GKFX Prime Malaysia, kita punya team mainly kita fokus untuk Malaysia punya market. Okey, tapi at the same time kita ada office juga dekat Indonesia, dekat Thailand. Kadang-kadang kita punya klien banyak yang di luar Malaysia adalah Indonesia, Thailand dan juga China. So kalau kata klien yang di luar daripada Malaysia masih boleh sertai GKFX Prime untuk Malaysia punya, as long as adalah di bawah Malaysia punya group lah. Maksudnya kalau di contact dengan kita tak ada masalah. Cuma kalau Indonesia punya klien, GKFX di Indonesia actually kita berdaftar bukan di bawah BVI FSC, kita ada broker sendiri dekat sana, which is GK Invest. Maknanya di setiap negara. Dekat Indonesia kita ada, dekat Thailand tak ada. Dekat Thailand kita pakai GKFX Prime juga. Cuma kita kena faham sebab dia di manage oleh pasukan yang lain. Kita ada tim dekat sana. Macam contoh saya bawa tim Malaysia, kita ada tim di Thailand. So dekat sana mungkin dia punya promosi dia lain, bonus dia lain, rebate dia lain, spread dia lain, semua lain. Sebab tim sana yang handle. So kita mainly Malaysia punya. Tapi kalau contoh klien daripada Thailand nak masuk GKFX Prime Malaysia punya, boleh, tak ada masalah, tapi dia kena follow spread dekat sana, account dekat sana dan sebagainya lah. Okey. Cuma kalau Indonesia je special case. Sebab Indonesia kita ada license dekat sana BAWEPT. Okey, kalau boleh kita boleh tengok dekat sini. Okey, saya tunjuk. Kalau di Indonesia actually kita ada broker kita sendiri di sana, which is gkinvest.co.id. Ini adalah kita punya website lah dekat GKFX Indonesia. Okey. So dia punya offer semua totally berbeza, tapi dia masih lagi di bawah naungan GK Group, GKG. Cuma yang ni totally separate dengan kita punya team. So kalau kata klien kita daripada Indonesia, usually kita akan invite masuk GKFX Prime di bawah BVI. Sebab kalau register under BAWEPT ni dia punya offer tu agak lain sikit. Contohnya kalau kata nak dapatkan swap free account dekat sana $10,000, baru boleh apply untuk swap free. So agak besar. Kalau compare dengan Malaysia punya $10 pun dah boleh dapat swap free kebanyakan broker. Betul. Tapi kalau kat Indonesia ni dia punya sistem lain sikit. Minimum lot size dekat sana 10 sen. Kita 0.01 contohnya. Kat sini saya ada provide micro dan sebagainya. Tapi kalau contoh GK Invest di bawah BAWEPT dia tak ada offer-offer macam tu. So kalau klien-klien kita dekat sana, kita tak invite masuk GK Invest, dia akan masuk ke GKFX Prime. Tapi semua broker-broker ni memang di bawah satu naungan lah, di bawah GKG. Semua di bawah satu. Betul. Cuma yelah, bila sebut pasal negara-negara ni, dia berbeza lah promosi dia. Betul. Orang sebab Thailand lain kan. Sebab konsep kita beroperasi ni, setiap negara dia ada operation team dia sendiri. Macam contoh dekat Malaysia ni, total kita ada dalam lebih kurang 40 orang team dekat Malaysia. So yang handle everything A to Z. So semua adalah di bawah Malaysia punya team. Apa yang kita nak provide apa semua untuk klien adalah atas decision Malaysia punya team. Cuma kita akan discuss dengan sana lah. Cuma setiap negara tu offer dia berlainan sikit. Tadi Pak Su ada tanya berkenaan dengan Brunei. So untuk Brunei kita tak ada offer dekat sana. Belum ada offer lagi dekat Brunei. Cuma kalau kata klien dari Brunei berminat untuk join GKFX Prime masih boleh. Kita ada juga klien daripada sana. Cuma dia akan deposit ke sini lah. Dia akan deposit melalui credit card contohnya. Credit card, Neteller dan Skrill. Ada beberapa method payment yang dia boleh buat. Dia orang pun dah faham lah tu kalau mana dia trader tega kan. Cuma masalah dia kita nak highlight ni dekat bakal-bakal. Betul. Kan? Bakal-bakal klien. Okey, satu soalan yang sangat menarik. Okey, daripada Abdul Aziz Abdul Rahman. Okey, kita balik kepada insurans tadi. Okey. Kalau berlaku kematian,
segala deposit yang ada di dalam akaun seseorang trader. Ini sebab kita duduk di Malaysia. Betul. Dia nak tanya Islamik dia macam mana kematian disebut pasal insurans. So kesihatan. So boleh perincikan sikit lagi. Okay. Berkenaan dengan insurans tu, actually kita cover untuk trading account, untuk broker punya side. Maksudnya kalau apa-apa berlaku kepada broker, bukan kepada klien. Okay, tapi dia ada tanya berkenaan dengan kematian. Okay, berkenaan dengan kematian ni actually kita ada buat coverage, tapi bukan untuk klien personal, untuk IB. Yang mana IB dekat dia punya contract IB, sebab IB kalau dekat GKFX dia kena sign contract agreement. Baik. So dekat situ dia boleh masukkan dia punya beneficiary, kita panggil. So maksudnya apa-apa berlaku dekat dia, dia punya rebate commission tu akan dipindahkan kepada penama yang kedua. Tapi kadang-kadang orang terlepas pandang benda tu. So kalau dia tak isi, dia akan tetap masuk account dia. So dia punya withdrawal, dia punya rebate commission yang dia dapat daripada affiliate tu akan sentiasa masuk dekat dia punya bank account. So kalau kata untuk keselamatan sendiri, usually during the IB agreement tu, time nak sign tu, kita minta penama yang kedua. So baru kita boleh pindahkan akaun. Maknanya okay, akaun saya dah tak ada, saya letak kat nama isteri, maknanya affiliate tu akan terus pergi ke, akan terus ke sana. Tapi usually kita pernah face klien yang memang meninggal dunia, lepas tu dia punya waris minta kontak dengan kita. Usually, okay, kebiasaannya memang tak boleh nak buat apa-apa, tapi biasanya kalau baru meninggal, bank account semua masih ada. Betul masih ada. So apa yang kita boleh provide, kita boleh tolong reset password dan sebagainya. So withdraw semua amount dulu. Okay, once dah withdraw semua amount, buka account baru deposit semula ke nama lain. Baik. Itu apa yang biasa berlaku sebelum ni lah. Okay, diharapkan siapa tadi? Abdul Aziz jelas sebab bila sebut pasal kematian, seseorang meninggal, klien, dia dah berjelaskan dekat sini terang, maknanya kalau boleh ada kematian, dia macam insurans, macam pihak insurans juga, secepat mungkin contact dengan account manager ataupun IB, pastikan benda ni dapat kita settlekan sebelum account tu ditutup. Jadi tidak ataupun tukar kan. Biasanya pada peringkat awal memang macam tu. Pada peringkat awal kematian ni biasanya masih ada masa untuk kita bantu. Tapi kadang-kadang terlupa. Suami aku trader kan. Mesti ada duit dalam tu kan. Berbulan macam mana aku nak bagi faraid ni kan. Dia teringat benda tu sebab kita Malaysia. Okay. Baik, terima kasih. Dan kemudian sudah register babe. Bagus. Zaki Abdul Rahman dan register account 14144759. Pantas. Okey, teruskan. Share untuk 100 USD share, dan kita ada 4 lagi 50 USD nak bagi ke anda semua. Tapi soalan quiz. Okey, Mi. Yep. Mari kita bercerita pasal keistimewaan yang ada di GKFX Prime. Okay, nak terus kontes? Boleh. Okay. Kita akan buat kontes. Okay. Ini keistimewaan yang kita fokus pada waktu sekarang ni. Okay. Nama dia Profit Spring Contest 2020. Dia tulis dulu. Profit Spring Contest 2020. Okay. Hadiah dia melebihi RM20,000. Hadiah dia melebihi RM20,000. Yang mana pemenang pertama kita akan bagi USD $3,500. Kali dengan 4. Wow. Pemenang kedua kita akan bagi USD $1,000. Dan pemenang ketiga kita akan bagi USD $500. Okay, 3 pemenang. Okay, kiraan dia simple, highest gain. Profit tertinggi kita akan kira dia sebagai pemenang. Kan mudah kan? Tempoh kontes selama sebulan, iaitu bermula 1 November. Okey, 1 November ni sampai 30 November. Sampai 30 November. Dalam tempoh 1 bulan tu dia kena trade minimum 2 lot size. Okey, dalam tempoh sebulan, dan setiap position mesti melebihi 2 minit. Itu syarat dia. Lebih pada 2 minit. Okey, apa syarat yang membolehkan trader di luar sana nak join kontes ni? Simple kita boleh incikan betul-betul. Simple, very easy. Okay, just buka account. Buka satu account, and then dibuat deposit sebanyak $100. Tak lebih, tak kurang. Okay, 100 je? Yes. Trader boleh buka berapa banyak account pun yang dia nak.
Atas satu nama atau atas satu nama untuk masuk kontes? Untuk masuk kontes. Dia boleh, tak ada bukan masalah. Satu nama satu je. Ni satu nama boleh 4-5 akaun. Betul. Boleh tapi banyak akaun. maknanya satu nama macam saya. Saya nak masuk kontes, saya ada 100 USD. Lepas tu saya nak masuk lagi atas nama saya juga. Boleh buka deposit lagi 100 USD. Boleh letak banyak nama lah. Actually dekat GKFX bila kita buka, kita login dalam account, kita boleh buka sampai 5 trading account dalam satu kabinet. Okay. So kita boleh internal transfer duit dalam mana-mana account. So ada certain orang, contohnya dia rasa 100 USD takut dia full margin punya style. So dia nak masuk 4-5 entry. So masuk $100 tapi pecahkan kepada 4 jenis account trading. Janji atas satu nama tu 100 USD. 100 tak lebih tak kurang. Jelas. Terima kasih. Jelas. Itu mustahak tu. Yang dah buka account, yang dah deposit $100, dia boleh mula deposit dari sekarang sampai 31 Oktober. So once dia dah buat deposit, pihak broker akan disablekan dulu account tu dari trading. Maksudnya dia boleh tengok saja balance dia dalam tu. Kita akan dia tak boleh trade. Kita buka serentak 1 November. Untuk semua peserta start trade. Baik. Habis kalau dia nak trade macam mana? Untuk dia trade, dia boleh. Yalah, dia dah daftar sekarang ni kan. Dia nak trade. Takkan dia nak trade. Tapi dia daftar untuk pertandingan. Biasanya kita akan galakkan dia untuk buka satu akaun lain, deposit minimum $50. Practice trade dulu. Maknanya yang 100 USD tu kita tinggalkan untuk 1 November untuk nanti. Kontes, dia tak boleh sentuh langsung dalam akaun. Jangan sentuh lah memang kita akan disablekan daripada trading akaun tu. Once dah join, dia inform dekat kita akan automatic tukar akaun tu jadi kontes. Bila akaun tu dah jadi kontes, dah tak boleh nak trade dah. Tak boleh nak trade. Kalau nak trade, depo lain yang untuk akaun kedua, ketiga, keempat, kelima. Baik, jelas. Kat sini kedudukan semasa kontes tu kita akan masukkan dalam, kita akan update dalam kita punya Telegram. Peserta kontes akan dimasukkan ke Telegram dan kita akan update tu seminggu sekali sebab dia sebulan. Ataupun 2-3 hari sekali atau macam mana? Setiap hari pagi kita akan update top 10. So contoh katakanlah partisipan yang join 200 orang. Setiap hari? Betul. Setiap hari top 10 je lah kita akan bagi tahu, contoh lah. Sebab kalau contoh kita ramai 200 orang join, nak update 200 orang punya kedudukan banyak. So kita akan update top 10 lah, setiap pagi kita akan update. So boleh tengok dekat situ. Contoh nombor 1 sekarang dah untung $100 100%. Aku duduk nombor 3. Dia ada masa untuk kejar, dia tahu kedudukan orang lain macam mana. Setiap hari dia tahu Best ni. At the same time juga kita akan tukar semua yang join ni, kita akan tukar dia punya investor password kepada password yang sama. Maksudnya orang kita sebagai trader juga, kita boleh login dalam orang lain punya account untuk tengok betul ke tak betul kontes ni. Inilah dia untuk peserta saja atau untuk orang luar? Peserta orang luar pun boleh tengok juga. Boleh tengok. Panjang kontes tu orang luar boleh tengok. Sebab kita nak buktikan dekat orang memang hadiah ni legit, memang kita bagi dekat pemenang nombor 1. And then orang boleh tengok siapa yang trade, apa yang dia trade, semua boleh tengok dalam masa 1 bulan sajalah. Bukannya kata lebih kurang dalam seminggu sekali dia keluar ataupun sebulan sekali dia keluar, orang ni untuk bulan ni. Bukan, maknanya bukan macam tu. Maknanya setiap hari ada update. Betul. Kita open. Macam mana? Cucu boleh. Mari test. Join. Terima kasih kepada yang sudah pun register. Andri, terima kasih Andri. Abdul Haziz, Abdul Rahman, jelas Pak Su. Alhamdulillah. Itu gunanya bila broker datang, tanya je soalan apa pun. Minimum deposit dan cara deposit dan pengeluaran bagaimana? Ini soalan-soalan yang popular lah. Soalan popular. Helmi, minimum deposit di GKFX Prime. Ya. Minimum deposit di GKFX Prime USD $10. 10, okey. $10 minimum. Tapi biasanya kita akan galakkan USD 50 ke atas lah. Yalah, untuk buat trading yang orang kata membantu. Kemudian withdrawal. Yalah, pengeluaran, deposit, pengeluaran dan cara deposit dan pengeluaran. Dekat sini kita ada cara deposit kita ada 4 cara untuk deposit dan juga withdrawal. Yang pertama online banking. Online banking ni pula kita ada 2 sistem, yang mana satu sistem akan backup salah satu. Yang pertama contoh kita akan pakai Walau Pay. Dan yang kedua kita pakai Paytrust. Biasanya Paytrust ni banyak orang biasa pakai. Contoh bila kita nak buat deposit. Kadang-kadang kita tengok sistem online banking tu down, tak boleh nak buat deposit. Paytrust tak boleh. So dia ada option untuk guna Walau.
So kita ada dua sistem. Dia akan backup salah satu. Okey, kalau satu sistem tu kalau tengah problem susah, dia nak kena pakai yang lain. Okey, so online banking kita ada, and then kita ada e-wallet. E-wallet kita ada 3 dekat sini. Okey, kita ada Neteller, kita ada Skrill dan kita ada StickPay. Yang biasa orang pakai Neteller dengan Skrill lah. Yang popular sangat tu yang paling popular. Okey, so cara ketiga kita ada credit card. Okey, credit card pun kita ada 2 sistem, Zota dengan FRCC. FRCC. Okay. So pendek kata, credit card pun kita boleh gunalah untuk depo dan withdrawal. Dan cara yang keempat, bank transfer. Itu biasalah. Wire transfer tu yang keempat. Okey, nanti kita akan tunjukkan macam mana cara mendaftar. Ada part-part dia tu. Okey, sebelum kita pergi ke soalan lain, kita ada quiz lagi. Betul? Cik Razak. Quiz kita akan buat pada penghujung rancangan. Penghujung. Standby semua. Dengar apa yang kita orang cakap ni, simpan. Lepas tu nanti kita tanya jawapan dia di hujung. Catik. Quiz ni kita akan tanya soalan berdasarkan apa yang kita cerita lah. Baik. Okey, highest gain kira macam mana kalau dah buka 5 akaun atas satu nama? Okey, saya faham. Dia dah buka 5 nama, 5 akaun. So dia nak kira gain tu macam mana? Tak kisah, kita akan ambil satu trading account saja. Contohlah, saya masuk 5 akaun, 4 akaun MC. Satu akaun lagi dapat untung $500. So automatik yang tu 500% lah. 4 akaun lagi tak dikira. Sebab setiap akaun kan nombor MT4 berbeza. So setiap satu akaun tu dia akan ada dia punya high and low punya percentage gain lah. Okey. MC ke profit banyak mana ke. Okey, kalau 55 profit? 55 profit kita akan ambil highest gain saja. Kita ambil highest nombor 2, nombor 3. Kalau 3-3 dia tapi contohlah katakanlah just in case terjadi kita ada seorang trader yang dua akaun dia nombor 1, dia nombor 2. Okey. Kita akan bagi dia nombor 1 saja, nombor 2 tak dapat lah. Kita akan bagi orang yang nombor 3. Contohlah kalau jumpa trader power sangat kan. Takkan 1-2 dia nak ambil. Kongka. Okey, mana kita ambil yang paling tinggi lah. Paling tinggi. Okey, Rudin Jaafar settle. Muhammad Syamil Yusof, okey settle. Okey, dan register satu. Wah, siap bagi nombor akaun padu apa ni? GKFX Prime. Okey, padulah. Okey, stop out level berapa? 20%. 20% untuk semua jenis akaun. Memang untuk 20%. semua jenis akaun. Okey. Wah, mantap, boleh sampai 5 akaun. Nama boleh join contest. Okey, join Rudin Jaafar. Join saja 100 boleh buka 5. Tadi kita pun dah beri penjelasan bagaimana 5 akaun dikira gainnya. Kan mudah. Kalau 4 loss, satu tu 500 dapat keuntungan. Yang ke satu je lah. Kalau dalam 5 akaun semua berjaya, dia orang akan ambil yang paling tinggi. Okey. Salam Tuan Razak Helmi dan DJ Pak Suri Ridwan. Waalaikumsalam. Lelash Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita nak berkenal dengan akademi yang disediakan. Okey. Boleh. Okey, dan tentang akademi ni sebenarnya apa yang GKFX Prime tekankan tentang akademi ni? Okey. So macam yang kita explain tadi, yang awal tadi yang Pak Su tanya berkenaan dengan kita punya center. Jadi kita punya center adalah GKX Academy. Okay, GKX Academy ni yang mana kita buat akademi untuk membantu trader-trader dekat Malaysia ni. Kita nak provide community dekat trader-trader Malaysia. Bagus. Okay, so kita punya main fokus untuk akademi ni kita buat untuk bahagian education. Okay, so untuk education kita ada 3. Yang sekarang kita punya projek adalah 3. Kita ada dekat GKFX Prime ni, kita ada setiap minggu, setiap hari Selasa malam kita ada kelas di office GKFX Prime di KL Eco City. Okay, so benda ni memang setiap minggu berjalan. Setiap Selasa je ke? Setiap hari Selasa malam. Hari Selasa malam kita ada tenaga pengajar daripada GKFX Prime sendiri, Cikgu Hairul Syaril. Okay. So kita punya kelas ni setiap hari Selasa malam ni berjalan selama 4 minggu. So 1 bulan lah. Daripada minggu pertama sehingga minggu keempat, yang mana kita cover topik tu daripada pengenalan apa itu forex sehinggalah live trade minggu keempat. So orang yang masuk tu, dia kalau kata orang yang baru, dia kena masuk daripada minggu pertama sampai cukup sebulan. 4 kali masuk. Maknanya dia belajar daripada basic, technical, lepas tu support resistance. Minggu keempat dia dah boleh ikut live trade. Betul. Minggu keempat dia dah boleh start trading. Orang kata kalau orang dah masuk 4 kali, hari last tu dia dah boleh start trade lah. Kita tak nak orang masuk main letak je duit, lepas tu tak tahu nak buat macam mana apa semua, tahu-tahu loss.
ataupun kebanyakan yang terus jual untuk copy trade apa semua. So kalau boleh kita nak cari trader lagi ramai. Kita nak bantu orang-orang baru untuk develop jadi seorang yang trader berjaya. Yalah, kita tak nak asyik kena scam je budak-budak ni, kesian lah. Biar dia tahu apa itu trade forex, daripada boleh buat income money yang bagaimana. Betul. Dia kena faham dulu apa itu dagangan mata wang asing. Saya tu contoh untuk bulan Oktober. Bulan Oktober ni minggu lepas adalah minggu pertama Oktober. Basic lah. So baru basic minggu lepas. So kita akan continue sehingga advance. So katakanlah orang yang terlepas dia tengah-tengah bulan baru dia join GKFX. Dia nak join basic. Tak apa, bulan depan kita akan start over balik. Setiap Selasa bulan depan, Selasa minggu pertama November, kita akan start daripada basic balik. So orang yang baru nak join, dia boleh join start daripada bulan lepas. Tapi ada juga orang dia dah join sebulan, dia nak repeat balik sebab dia tak faham. Yalah, kadang-kadang ada orang dia cepat. Betul. Ada orang dia alamak apa benda ni. Dia tak apalah, tak kisahlah berapa lama sekalipun, selagi tak faham, selagi itulah anda ulang dan terus ulang. Ya, tak rugi apa pun sebenarnya, ilmu makin mantap. Okey, itu education. Dan ada kelas-kelas lain? Ada kelas lain, iaitu untuk kita punya kelas setiap hari Selasa tu main adalah fokus kepada orang yang berada di Klang Valley area lah. Okey. So kalau kata orang yang berada di luar kawasan KL Selangor ni, dia boleh join kita punya Facebook live session. Kita punya Facebook live, kita ajar topik yang sama, tapi pada hari Khamis. So contohnya hari Selasa tu kita ajar basic dekat office, hari Khamis tu dekat Facebook live kita ajar benda yang sama, tapi dekat melalui Facebook live, webinar lah. So siapa yang tak boleh nak datang office, jam ke ataupun duduk Kedah, duduk Johor, dia boleh join Facebook live. Tu lagi satu lah. Itu setiap hari Khamis malam. Itu waktu yang sama juga. Itu at mana? Tak sama, topik yang sama. Topik yang sama. Dalam satu minggu tu topik sama. Cuma hari Selasa ni lebih kepada orang yang nak hadir ke kelas. Betul. Hari Khamis ni kepada orang yang duduk rumah sambil dengar webinar atau Facebook live dia tengok. Ni seminggu dua ni dia kena webinar lah. PKP macam seminggu dua PKPB ni. Betul. Kan? Dia ada, maknanya ada boleh belajar antara pergi ke sana ataupun webinar. Betul. Okey, dan akan terus continue. Ya, ini memang kita dah run actually 2 tahun dah. Sejak dari tahun lepas lagi. Cuma kita punya tenaga pengajar tu ada bertukar, kita punya syllabus pun kita ada tukar sikit. Tapi mainly lebih kurang samalah, start daripada pengenalan basic forex, technical, supply demand dan sebagainya sampai kelas habis. Tapi kita adjust bersesuaian dengan cikgu yang mengajar tu, apa yang dia core untuk dia mengajar. So itu untuk kita punya Facebook live dan juga kita punya kelas di office. Selain daripada tu pun kita ada benda-benda lain yang GKX Academy provide, adalah seperti kita ada tour sebulan sekali. Sejak daripada tahun ni actually kita start untuk tour dengan Cikgu Ridwan Rahman. Setiap bulan kita jelajah satu negeri. Ini adalah dalam kita punya projek. Cuma tergendala sikit lah disebabkan oleh situasi sekarang ni. Tak boleh nak buat apa. Cuma yang berjaya kita buat pada bulan lepas lah. Bulan lepas kita pergi ke Terengganu. Kita ada buat provide basic 2 hari punya kelas basic forex, dan hari kedua pivot trading menggunakan pivot strategi. So itu yang kita buat di Terengganu. Yang sempat lah. Sempat. Sepatutnya bulan ni kita ke Johor, tapi terpaksa cancel lah disebabkan oleh PKP. Yelah, kita kena apa-apa kita jaga keselamatan dulu. Betul. Okey, baik, ada lain sebelum saya ke soalan seterusnya berkenaan dengan GKX Academy. Academy je. Academy ni selain daripada kelas, webinar dan juga tour, kita juga ada GKX Academy. Kita ada website kita sendiri, gkxacademy.com.my. So dekat situ actually everyday kita ada provide analisa, kita ada provide market insight, market update, contohnya berkenaan dengan election, berkenaan dengan Brexit dan sebagainya. Kita ada update dekat situ, mapping daripada tim GKFX Prime sendiri. So kita provide support dan sebagainya. And kalau kata trader yang berdaftar dengan GKFX juga, kita ada provide ebook percuma daripada basic sehingga advance. Kita ada tutorial MT form melalui video. So kadang setengah orang dia tak suka baca. Betul. Dia suka dengar macam video ni. So kalau orang yang jenis macam ni, dia boleh, kita ada video tutorial basic forex A to Z, cara nak buka account, cara nak deposit, semua kita ada sediakan di website GK Academy. So tengok, bergantung kepada orang lah. Ada orang dia baca sendiri dia dah faham. Betul. Ada orang yang nak datang kelas baru nak belajar. So itu kita punya objektif untuk akademi ni. Actually kita nak reach untuk bantu, sebab kita pun sendiri kebanyakan yang start broker pun kita daripada trader juga. Betul. Kita faham dulu kita nak masuk bisnes ni, kita tak ada orang nak guide dan sebagainya. So that's why GKFX Prime ni apa yang kita bawakan adalah untuk bantu orang untuk mulakan perdagangan. Itulah. Okey, menarik. Sebelum
kita ke yang seterusnya. Saya nak cuba dapatkan satu soalan. Okey, salam semua, penjelasan akaun Patuh Syariah. Yang ni macam mana daripada Bang Abot ni? Tanya berkenaan dengan Patuh Syariah. Patuh Syariah, akaun swap free lah, normal punya soalan lah. So untuk swap free punya akaun dekat GKFX Prime, minimum deposit actually untuk swap free adalah $1,000. $1,000 ni untuk semua orang lah. Okay, cuma sekarang kita kurangkan, kita punya minimum deposit untuk swap free adalah $50. Okay, untuk Muslim client sahaja. So actually dekat GKFX ni, kalau kita buka account, kita terus deposit, kita terus boleh start trade tanpa verify pun, tanpa hantar IC. Cuma kalau kita nak buat withdrawal tak boleh, sebab kita kena verify sebelum melakukan withdrawal. Baik. Tapi kalau nak apply untuk swap free, wajib verify account terlebih dahulu. So lepas kita dah buka account, kita submit IC dekat account manager ataupun attach dekat dalam kabinet. Kita punya account dah verify, baru kita boleh convertkan account tu jadi swap free selepas deposit. Okey. Dengan $50 minimum. Okey, itu dia daripada Abang Abot dia harapkan jelas. Okey, sekejap. Muhammad Rafi pening. Apa yang pening tu Rafi? Ni mesti orang baru ni. Kau kena tekan link dulu, baru kau tak pening. Okey, padu master masuk semua akaun Patuh Syariah Abang Abot swap free. Okey, baik. Kenapa? Okey. Ya. Kenapa trader perlu buka akaun dengan GKFX Prime? Kenapa? Kenapa kena buka akaun dengan GKFX? Kenapa? Okey. Kita ada offer-offer yang sesuai untuk trader-trader. Maksudnya kita ikut kesesuaian trader. Okey, sebab kita kat sini kita ada 7 jenis akaun. Okey, itu yang istimewanya. Okey, so kita ada standard variable account, kita ada ECN account, okey, kita ada fixed account dan kita ada VIP account. Okey. And then kita ada raw account 1 pip dan juga true ECN account. So ada 7 kat situ. Okey. So 7 ni yang akan suitkan trader-trader punya cara trade. Okey. So antara keistimewaan dia, tiap-tiap bulan pun kita akan ada buat kontes. Kita akan buat kontes setiap bulan. Setiap bulan kita akan sentiasa perbaharui apa kontes ke ataupun benefit-benefit yang kita boleh bagi kepada trader. Contohnya yang lepas-lepas kita pernah buat, GKFX Prime pernah buat setiap minggu. Setiap minggu. Maksudnya setiap minggu akan ada pemenang yang dapat telefon. Wow. Macam-macam jenis telefon lah. Huawei ada, Samsung ada, Oppo ada kan. Menghargai setiap minggu Setiap minggu. Bukan bulan yang lepas. Yang tu kita buat pada bulan 11 dan 12 tahun lepas selama 10 minggu. Setiap minggu klien kena deposit RM100 je. Lepas tu trade lah. RM100, profit paling tinggi dalam masa 1 minggu kita bagi telefon. Selama 10 minggu betul-betul. Ada 10 pemenang lah time tu. Lepas tu apa macam Cik Elmi cakap, actually setiap bulan kita try come up dengan benda yang baru untuk attract orang. Kenapa nak deposit dengan GKFX, kenapa nak ada account dengan GKFX. So kita sentiasa ada promosi macam-macam. Untuk siapa-siapa mungkin ada dekat sini pendengar yang dah lama dengan GKFX, dia tahu yang kita sentiasa ada aktiviti. Macam contoh, ini adalah kontes yang terbesar yang kita buat lah, yang akan datang bulan lepas ni, bulan depan ni, 1 November nanti. Ini adalah kontes terbesar dengan hadiah terbesar yang kita pernah provide. Total dalam lebih daripada 20,000 lah hadiah untuk dia menangi, dengan syarat yang sangat mudah bagi saya lah, $100. $100. Tapi dia start 1 November. Jangan daftar malam ni. Masih ada masa untuk daftar, deposit, try platform. Betul. Ni lah peluang dia kan. Betul. So jadi kelebihan-kelebihan lain yang kita ada, leverage kita up to 1,000. Okay, leverage up to 1,000. And then kita ada IB commission. Okay, macam broker-broker lain jugalah. Okay, and then kita ada support daripada account manager dan juga BDM. Maksudnya kalau IB tu dia ada klien-klien dia, okay, staff-staff daripada GKFX Prime ni akan bantu IB tu untuk follow up klien. Maksudnya kita tak nak lah IB tu goyang kaki je. Kalau boleh IB tu buatlah kerja juga. Cuma kita ada bantuan tambahan, support tambahan. Maknanya ada tim lah untuk membantu IB di bawah GKFX ni. Sekiranya IB kata dia perlukan tenaga pengajar untuk ada masalah teknikal, withdrawal ke deposit ke, boleh minta bantuan kita, boleh bertanya dengan kita. Okey, sekarang ni account manager di GKFX
Kita punya team untuk account manager dan juga BDM sekarang almost 20 orang sekarang lah. So ini dari belum cukup ramai lagi kalau nak diikutkan. Sebab ni step yang bakal actually mungkin ramai ni pada hujung tahun lepas kita punya total staff dan lebih kurang 40 orang. Lepas tu kita dah start kecilkan office, and then sekarang kita dah start grow balik kepada 20 orang. Cuma GKFX punya matlamat memang macam tu. Kita buat office yang besar, yang team yang besar di setiap negara. Contoh kalau kata Malaysia punya office ni actually yang paling kecil kalau compare dengan GKFX Prime yang lain. Kalau contoh dekat Indonesia, kita punya staff dekat sana dan lebih kurang 300 orang. Itu dekat Indonesia. Sebab rakyat dia ramai kot. Sebab rakyat dia ramai, memang dekat sana dia punya deposit, klien dia memang bukan macam cara trading dekat sini. Indonesia lah. And GKFX dekat Thailand dan Vietnam yang mana start lebih kurang macam Malaysia, dia orang ada lebih daripada 100 orang team sekarang. Dekat sana. Maknanya Razak dengan Ilmi kena kerja kuat ni. So kita punya GKFX Prime dekat Malaysia actually kita start small, ni consider kecil lah. Team yang kecil. Tapi kalau kata bagi saya lah, compare dengan yang ada dekat luar sana, kita punya team agak besar bila orang tengok. Sebab kita nak dekatkan dengan klien. Maksudnya klien ada apa-apa masalah, kadang-kadang dia orang tak hantar email, tak berbalas, nak cari siapa tak tahu, kadang-kadang tanya IB tak tahu berkenaan dengan broker. So dekat situ kita provide support daripada segi kita punya live chat pun local, kita punya account manager semua local. Kalau kata ada apa-apa masalah pun boleh berurusan direct dengan kita untuk memudahkan kerja. Okey, saya ambil soalan boleh Boleh. Okey, apa beza ECN dengan True ECN account, Tuan Helmi? Okay. ECN account tu deposit dia serendah $10 minimum, no minimum deposit lah. Okay. Untuk tu ECN minimum dia $1,000. Itu beza dia. Dia beza dia dekat commission charge. Yes. So kalau contoh account ECN, account biasa, spread dia start daripada kosong untuk ECN. Kita charge commission sebanyak $10 per lot. So kalau kita buka 1 sen tu, dia charge 10 sen untuk forex dan 15 untuk gold. Tapi kalau orang yang ambil True ECN, dia kita charge commission $7 per lot. Lagi kecil lah. Lagi kecil. Dia beza account-account ni semua daripada segi spread je. Betul. Contohnya account standard ni katakanlah EU punya spread 1.5, 1.6. Kalau dia ambil VIP punya account, kecil sikit, start daripada 5, 6, 7 macam tu. Okey. Untuk EU. Baik. Ini kita punya kontes untuk share, kita semua di hujung dengan yang 4 soalan. Betul. Semua hujung Betul, semua dekat hujung. Kan terleka pula saya kan. Kalau dah hujung senang lah. Okey, soalan yang baik nak tanya Tuan Razak, GK ada LD tak? Dekat GKFX Prime macam Encik Elmi cakap tadi, kita ada 4 jenis method payment. Online banking, Neteller, Skrill, credit card dan juga wire transfer. So buat masa sekarang kita memang tak provide local depositor. Tak adalah Semua adalah direct dekat website. Buka account dekat website, deposit je sendiri. Baik. Okey, apa lagi? Okey, ni kita cerita pasal bonus lah. Bonus. Okey, tadi dah cerita pasal okey, kemudahan deposit. Ni kita rangkumkan sekali, boleh? Boleh. Kemudahan untuk deposit dan mendaftar dahululah, senang. Kita nak daftar menjadi klien ni. Kalau boleh buka laman web sikit, kita tunjuk kat mana nak pergi, ataupun ada cara lain yang lagi mudah? Boleh, kita boleh tunjuk dekat website. Sambil tu kalau kata yang tak ada, yang kita boleh buka direct dekat website, ataupun kita boleh gunakan aplikasi kita sendiri. Kita GKFX Prime, kita ada launch aplikasi di Android dan juga iOS. Boleh pergi ke Play Store ataupun App Store, just search GKFX Prime, ada aplikasi GKFX Prime. Dah ada dekat Play Store. So deposit, withdrawal semua pun boleh buat dekat situ juga. Bagi yang pergi ke browser, dia boleh pergi ke www.gkfxprime.com. Pergi ke situ dan klik buka account. Klik dekat sini, lock masuk, buka account. Tekan buka account, just masukkan nama depan, nama belakang, nama first name, last name, negara, nombor telefon, email, dan create password. Lepas tu terus daftar. Dekat situ kita dah daftar kabinet dulu, belum daftar MT4 lagi. Baik. Kita dah daftar kabinet. Once kita dah daftar, tak boleh. Saya isi semula.
So kalau contoh, kalau kata kita punya email tu dah pernah guna, ada setengah orang bila dia try untuk daftar naik warna merah macam tadi. Okey. So kalau naik merah tu maksudnya email dia dah pernah guna. So kalau dia pernah guna, dia tak boleh register lagi lah. Maknanya kena create Dia kena reset password. Dia kena reset password. Kalau dia register guna email baru pun boleh juga, tak ada masalah. Cuma nanti dia akan jadi double lah. Kalau dia nak guna email tu juga boleh, tak ada masalah. Cuma dia kena reset balik password dia. Kalau tak tahu macam mana, boleh berhubung dengan account manager terus pun boleh. Maknanya lagi mudah kalau sekiranya nak cuba dah cuba tak boleh juga. Betul. Maknanya baik tanya account manager. Betul. Siapa kan. Once kita dah register tadi, okey, dekat sini baru kita boleh pilih untuk sama ada buka account demo ataupun account real. Okey, contohnya saya nak buka account langsung. So dekat sini kita boleh masukkan detail. Detail ni baru yang kita masukkan kita punya detail peribadi lah. Kita punya tarikh lahir, kita punya alamat untuk verify dan sebagainya, semua dekat sini. Baik. So contoh katakanlah saya masuk KL. Yang ni tak payah fill up secara detail pun tak apa. Just tulis je macam contoh alamat panjang kan. So tak payah letak panjang-panjang, just letak pendek je. Nanti kita akan modify based on IC juga. Okey. So contoh dah siap dah. Okey, lepas tu nombor MT4, ini katakanlah account 1. Ni tak kisah kita punya account. Ada certain orang dia nak buat ni account wallet. Sebab dekat JKFX ni kita tak ada wallet. Okey. Kita sediakan MT4 je banyak. okay. Boleh transfer suka-suka hati. So jenis account macam Jelimi kata, kita ada 3 main accounts, fixed, variable dan juga ECN. Baik. Okey. Account selain daripada 3 ni kena request dekat management, dekat HQ lah. Basically kena go through account manager. Okay, contohnya biasa orang akan guna standard variable USD. Okay, setkan password untuk MT4. Tadi tu password cabinet. So biasa kita akan set sama. Buka account. Lepas dah buka, refresh balik page, kita akan ada satu MT4 baru. Nombor MT4 dekat sini lah. Okay, ni kita punya nombor MT4. Nombor MT4 dan kita punya server dekat sini. Password tadi kita dah create lah. So dah siap. Kalau kata nak verify pula, okay, kalau tak nak verify, nak deposit terus, tak ada masalah. Cuma dia akan effect bila kita nak buat withdrawal nanti tak boleh, nak kena verify dulu. Maknanya lebih baik kita tunggu verify dulu lah. Bukan, kalau boleh je terus deposit, cuma takkan boleh buat withdraw selagi tak verify. Verify pun ambil masa tak lama, paling lama pun dalam masa 1 hari. Okay, 24 jam lah. Betul. Kalau nak cepat verify, hantar ke account manager, kita akan buatkan daripada sini. Ada setengah orang dia akan pergi dekat sini, dia akan upload dokumen dekat sini dalam kabinet. Kalau upload dalam kabinet ni, dia akan hantar ke kita punya HQ. Kadang-kadang ambil masa 2-3 hari untuk verify account. Lebih baik hantar kepada account manager ataupun BDM dekat Malaysia. So kita akan buat verify lagi cepat. Itu je lah beza je tu. Itu je beza. Kalau kita tak terkejar-kejar tak apa. Kalau tak terkejar-kejar, kalau kita nak account kita verify cepat, betul, terus pergi ke account manager. Sebab kadang-kadang dia ada orang, dia takut nak bagi IC dekat orang, sebagainya. Tak apa, boleh upload sendiri. Kalau nak cepat juga tapi takut juga, ada satu lagi cara, boleh hantar email ke kita, accounts@gkffprime.com. Hantar gambar IC dekat situ, kita juga yang akan dapat. Sama je. Cuma dia nak hantar by WhatsApp ni, dia takut. Dia tak percaya, tak kenal siapa kan. Dia boleh hantar email dekat kita. Ada banyak cara lah. Banyak cara lah. Betul. Okay, support daripada account manager BDM ni adakah 24 jam ataupun office hour atau macam mana? Buat masa sekarang kita punya support adalah during working hours lah. Daripada jam 9 sehingga jam 7. Tapi kalau dari saya 24 jam lah, selagi saya belum tidur. Tapi kebanyakan account manager, sebab dia orang kalau yang bahagian sale, dia nak kerja untuk sale. So dia orang akan support juga, tapi tak adalah sampai pukul 2-3 pagi. Biasa sampai pukul 9 malam, 10 malam masih okey lah. Orang nak tidur. 2-3 pagi tak tidur lagi trader kan. Time tu lah dia nak tanya. Betul. Itu masa free dia, masa terluang sementara nak tunggu entry masuk. Okey, tadi bercerita tentang IB Betul. Kalau kita sedikitlah kita kupas tentang IB ni. Kalau boleh Mi. Okey. IB ni kalau kita tengok kat sini, kita boleh orang kata kita offer kepada trader-trader yang berminat nak jadi IB. Okey, starting kita $5. Okey. $5 untuk forex dan $7 untuk gold. Okey. Dan dia bila dia achieve certain target, kita akan naikkan rebate dia. Kita akan naikkan rebate dia bila dia achieve certain target. Okey. Yang mana untuk IB ni pun kita akan bagi support. Banyak support yang kita boleh bagi. Dia nak buat kelas kat GK Academy ke, ataupun dia ada nak buat road tour, sentiasa dia boleh berbincang dengan BDM kita.
dia boleh berbincang. Baik. Maknanya tak ada, orang kata tak ada halangan lah di antara IB, BDM dan juga account manager. Betul. Alright. Dan sistem PAM dan MAM. Saya seronok juga dengar PAM dengan MAM ni. Kan? Bila saya dapat tahu GK Effect ada PAM, MAM tu, maksud dia kalau kita boleh kongsikan. Boleh. Okay, bagi yang berminat untuk manage fund basically PAM dengan MAM ni adalah trading punya platform yang mana kita boleh orang lain boleh copy kita punya trade. Dekat GKFS ni kita tak provide copy trading punya sistem. Kita provide dua lagi option, which is MAM dengan PAM. So kita punya MAM ni siapa yang tak tahu kat luar sana, dia adalah multi account manager, yang mana satu pengurus dana dia boleh uruskan multiple account at the same time. So contohnya kata kalau saya sebagai master, okay, saya deposit $1,000, Pak Su dengan Helmi nak join saya punya MAM. So Pak Su akan buka satu account, amount yang sama ataupun amount lebih ke terpulang. Helmi akan buka account yang sama, total $3,000. $1,000. So saya akan ada satu account master. Account master ni dia akan reflect semua amount. So saya akan trade daripada situ. Tapi saya kena setting, kita setiap master dia akan dapat software. Software ni dia install dekat dia punya PC. Okay, dia kena set up dekat situ lot allocation macam mana dan sebagainya. So dia akan trade daripada account master. So lot contohnya bila kita buka account 3 orang. So bila 3 orang saya kena set allocation minimum order 0.03. So bila 0.03 ni setiap orang akan float masing-masing lah account. Semua orang ada account masing-masing, semua orang akan nampak order masing-masing. Tapi bila kita sebagai follower, kita sebagai slave kita panggil, orang yang join master, kita tak boleh modify order langsung. Kita tak boleh nak masuk entry, kita tak boleh nak close position. Kita tengok boleh, tak ada masalah. Kita boleh tengok je, kita nampak everything. Itu kalau MAM punya sistem lah. Tapi kalau contoh tengok asyik loss je, boleh bagi tahu dekat account manager cut. Maksudnya cut keluar daripada MAM, keluar 100%. Tapi benda tu kita akan bagi tahu dekat fund manager dululah. Tapi daripada segi marketing apa semua pun sendiri. Sebab MAM master ni kita tak ada tempat yang kita publish dia punya record apa semua lah. So MAM ni usually fund manager dia sendiri akan buat marketing untuk tarik dia punya crowd. Itu daripada segi MAM. Kalau kata PAM pula, PAM ni dia orang kata macam pool account. Dia macam pool account. Pool account ni maksudnya sebab kita ada website kita. Kalau pergi ke pam.gkfsprime.com, which is different website daripada kita punya kabinet. Kalau pergi ke website PAM ni, setiap master dia boleh buka account master dengan minimum hanya $200. $200 dekat kita punya website ni, kita akan pamerkan semua senarai master yang ada. So contohnya follower biasanya dia akan follow daripada sinilah, daripada website PAM sendiri. Dia akan tengok mana master yang perform, dia akan masuk daripada situ. So kalau kata PAM ni, dia tak ada client, dia takkan ada account. Macam Pak Su berminat nak join saya punya PAM. Saya punya account $1,000. Pak Su tengok saya punya account dah 3 bulan saya berjaya buat profit 20%. Pak Su nak join. Pak Su deploy account Pak Su, join saya punya PAM, duit tu akan dipindahkan ke saya punya account. So Pak Su punya account dah tak ada duit, kosong. Dia akan kosong. Tapi Pak Su boleh tengok monitor progress di website PAM. Dekat sinilah, dekat website PAM ni kita boleh tengok kita punya account tu progress macam mana. Contohnya dekat sini ranking nombor 1 kita nampak Farhan MST. So contoh kalau kita berminat, kita boleh tengok dia punya history apa semua, kita boleh join dekat sini. Once kita dah join sebagai follower, kita kena login dululah dekat sistem ni. Kita masuk dekat bahagian follower, kita akan nampak progress. Sekarang account kita dah berapa grow apa semua. Kalau kata kita tak berpuas hati ke apa ke, kita boleh keluar bila masalah. Tapi cuma beza MAM dengan PAM ni, MAM ni adalah semua orang dia ada account masing-masing, dia float masing-masing. Tapi kalau PAM ni hanya dikontrol oleh satu master, semua duit di dalam tu. So kalau kata contoh MC semualah. Semua MC. Kalau saya depo pun dia akan pergi kat master. Dia akan pergi kat master, dia combine terus. Combine terus semua. Kata fund total dana $100,000. $100,000 lah, walaupun kita punya part $50 je. Tapi profit allocation tu dia akan divide secara automatik. Semua sistem yang akan calculate. Semua sistem yang akan calculate. Seronok tadi aplikasi telefon dah pun sekali lagi aplikasi telefon di GKFX Prime. GKFX Prime. So itu untuk mendaftar sangat senang lah. Betul, sangat senang. Deposit dengan withdraw pun menggunakan aplikasi juga. Trade je tak boleh. Trade pakai MT4. Dia function dia macam kabinet. Tapi kita install di Play Store ataupun maknanya lebih mudah lah. Betul. Kan dia tak ada campur mana. Maknanya aplikasi tu hanya untuk GKFX Prime. Betul. Download terus. Mana yang berminat untuk pertandingan.
Okey, saya cuba dapatkan soalan. Boleh. Dalam pada itu kita dah ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Oh, dekat 20 orang. 20 orang dah. Bakal baru kita kena cabut dulu ya, bakal mendapat 100 USD. Yang untuk 50 USD 4 kuis tu penghujung. Okey, tambahan Pak Su. Boleh. Yang USD $100 tu, kita akan bagi sebagai modal untuk join kontes. Betul. Bukannya kita bagi USD 100 okay. sebagai NDB untuk dia terus trade ke. Tak. Okey. Maknanya secara automatik dia dah Dia automatik. Dia akan join kontes secara automatik lah. So maksudnya kata kalau kita berjaya cabut nama dia, keluar nama contoh Pak Su, okey, kita akan buka akaun and trading untuk Pak Su semua. Kita akan depositkan $100, okey, trade untuk lah. kontes. So 1 November nanti baru boleh trade lah. Okey. Untuk kontes. Untuk kontes. Wah, ini best ni. Tak pasal-pasal masuk kontes. 20,000 tu pemenang. Okey, apa lagi yang saya suka nak tengok komen sebenarnya, soalan-soalan komen kan. Betul. Okey, mana lebih murah rate transfer? Okey. Untuk rate transfer dekat GKFS online gateway kita ada 2. Kita ada WalauPay dengan Paytrust. Dia punya rate floating rate, yang mana perbezaan kalau nak ikut murah dia tak ada. Sekarang kita dah tak ada charges. So biasanya kalau nak buat deposit sekarang 100 USD dalam lebih kurang 416. Kadang-kadang 418, 419 macam tu lah. Takat hari ni 415. So boleh kata almost every day tukar. Tapi kalau kata hari tu deposit rate adalah 415, siapa yang withdraw hari tu pun akan dapat 415. Kita tak ada charges untuk deposit dan withdraw. Okey, misal kata 10k untuk withdraw. Okay. Berapa lama masa diambil? Dia bergantung kepada method of deposit. Kalau kita menggunakan online banking, okay, kalau kata online banking, tak kisahlah berapa amount, 10,000 ke 100,000 ke, kita akan proses withdraw dalam masa hari yang sama. So contohnya katakanlah, sebab kita operation kita semua di Turki. Okay. So kita punya operasi withdraw hanya buka pada jam 3 petang sehingga 11 malam. So kalau siapa yang request withdraw sebelum jam 10 malam, kita cakap 10 malam, kita akan proses pada hari yang sama. So maksudnya malam tu juga akan dapat duit. Baik. Cuma kadang-kadang kalau delay pun next day, tapi within 24 hours lah. So contoh kalau kata lepas jam 12 malam duit tak dapat, bagi tahu dekat account manager, kita akan check. Oh, okey. Maknanya dia akan dapat dalam masa 24 jam. 24 jam lah. Okey, baik. Betul lah saya cakap, kita kesuntukan masa, bukan kesuntuk kan, dah habis masa pun. Diam tak diam kan. Tak sedar. Rasa tadi macam banyak nak tambah tapi rupanya tak cukup. Okey, kita tak apalah. Kita ada minggu depan mungkin kita dapat datang lagi dengan bersama dengan IB ataupun Helmi dengan Razak sini nak turun untuk memberikan penerangan. Sebab seronok kan. Dia orang seronok lah bila bos-bos besar tu. Okey, cabutan untuk dan soalan. Soalan 4 soalan. Soalan pertama. Okey, so kita akan buat quiz yang mana kita akan keluarkan 4 soalan. Setiap soalan siapa yang menjawab terpantas di komen, kita akan berikan 50 USD percuma. Okey, 50 USD ni kita akan depositkan ke dalam dia punya account lah. Samalah kita punya hadiah semua kita deposit dalam MT4. Jawapan tu mesti di page CTC yang live kan? Yalah. Takut dia jawab di watch party punya. Ke boleh dua-dua? Boleh dua-dua. Boleh untuk dua-dua. Oh, boleh dua-dua. Boleh dua-dua, tak ada masalah. Takut ni. Okey. Okey, so soalan boleh dua-dua. Boleh ya? Boleh kata boleh. Okey. So kita teruskan dengan soalan pertama. Soalan pertama sebelum kita berakhir. 4 soalan. Saya tanya dulu lah. Okey, senang je soalannya. Okey. Tahun bila GKFX Prime buka operasi di Malaysia? Okey. Tahun bila? Pak Su pun dah lupa dah ni. Pak Su sebut kan? Tak pasal-pasal Pak Su dapat. Pak Su tulis tu. Okey. Baik, itu soalan pertama. Tahun bilakah GKFX Prime beroperasi di Malaysia? Baik. Wow, nanti pemenang nanti boy itulah boy. Okey, soalan kedua. Soalan kedua? Oh, kita teruskan Terus je sebab masa tak ada. Oh, okey. Soalan kedua ni. Saya. Okey. Siapakah hadiah utama untuk Profit Sprint Contest? Berapakah jumlah hadiah utama? Jumlah semua? Bukan, hadiah utama. Hadiah pemenang pertama. Berapakah nilai?
Sebab untuk Profit Sprint ni kita ada 3 hadiah, tempat pertama, kedua dan ketiga. Soalan dia untuk tempat pertama, berapakah jumlah hadiah? Okey, berapa jumlah tempat pertama untuk sprint contest Yes. Okey. Saya rasa ramai yang tahu. Ni saya nak ambil yang cepat dia, Boboy ambil yang cepat. Okey, soalan ketiga. Soalan ketiga kita nak tanya berkenaan dengan method of deposit. Tadi kita ada cerita yang kita ada online banking, kita ada 2 jenis online banking yang kita provide. Okay, apakah nama 2 gateway yang kita sediakan daripada segi online banking ni? Sekali lagi. Apakah gateway yang kita gunakan untuk deposit menggunakan gateway, online banking? Kita ada 2 gateway. Okey. Sekejap ya, ini semua masih lagi bergebut masing-masing. Seronok pula. Okey, baik, itu soalan yang ketiga. Dan soalan yang keempat. Soalan keempat ni soalan ketiga. Ni soalan ketiga. Oh, soalan tadi. ketiga. Oh, okey. Untuk soalan keempat kita terpaksa tukar soalan sebab yang kita tak sempat nak share tadi. Okey. So kita ini kena share minggu depan lah. Kita kena share minggu depan. Dia kena datang lagi kot. Okey. Saya tanya boleh? Apa ni? Mesti. Berapakah broker yang ada under GKG Group? Allah, awal-awal tadi. Boleh. Awal-awal tadi dah cerita benda tu. Berapa broker yang ada di bawah GKG? GKG Group. Okey. Okey. Dah 4 4 soalan. Dah 4 soalan. Yang terpantas. Dia tanya yang terpantas. Yang terpantas. Okey, sekali lagi soalan pertama berbunyi, tahun bilakah beroperasi di Malaysia? Okey, mungkin dah ada pemenang. Yang kedua, pemenang tempat pertama. Berapa nilai? Berapa K USD? Aku dah pecah lubang K lagi kan. Cuma tak pecah duit je. Okey, kemudian yang ketiga, gateway. Okey, gateway. Dan kemudian soalan keempat. Soalan keempat, berapakah bilangan broker di bawah GK Group? Empat senang. Ya Rabbi ya. Memang kita bagi soalan senang-senang. Okey. Boboy dah kan? Dah dapat menang Dah dapat. Ya. Okey, cukup. Dah. Jangan penuhkan komenan. Kalau nak lagi minggu depan lah. Minggu depan lagi Senin. Mungkin saya nak suruh Razak dan juga Helmi juga kot bersama dengan kita, sebab kita nak, belum habis lagi sebenarnya saya dengan dia. Banyak lagi. Okey, baik. Okey. Wah, dah susun nampaknya. Okey. Boy, kita boleh live sekarang untuk kita tengok siapa pemenang. Jap, setakat saya tak keluar lagi. Tapi kalau kata pemenang tu adalah wakil daripada broker, kita terpaksa batalkan lah. Takut ada wakil-wakil broker dia join juga. GKFX maksudnya daripada saya. Okey. Maknanya ajak kenal lah. Kita kenal lah. Ini kau kenal kan? Maksudnya kalau nama tu kita familiar, kita minta tukar proceed lah. Cantik. Okey, untuk hadiah 100 USD, pemenangnya yang share paling banyak ke share apa? Dia kena share je, cuma kita pilih by lucky draw. Okey. Lucky draw. Okey, patutnya tak banyak-banyak, maknanya satu pun dah kira anda layak. Jadi yang dah share alhamdulillah. Okey, tengok dekat skrin anda sekarang, kita tengok nama siapa yang bertuah untuk share 100 USD dalam akaun anda dengan GKFX. Silakan. Tak ada lagu ke? Oh, nak kena counting Okey. 1 2 3. Ya, dia pusing. Hafiz Amran. Bukan. Okey. Bukan broker Bukan wakil. Tahniah kepada Hafiz Amran. Ni 100 USD Yes. Okey. Ya Allah, seronoknya. Hafiz yang bertuah Hafiz. Tapi dia nak, disebabkan kita nak satu pemenang je, Hafiz Amran lah yang terima. Hafiz, tolong kita minta Hafiz Amran PM saya. Boleh. Semua pemenang lah, semua keempat-empat pemenang yang menang kuis 50 USD tadi juga boleh PM. Kita nak sebut satu-satu ke ataupun macam mana? Kita ataupun Boboy nak tulis dekat bawah komen ni untuk pemenang. Boleh?
Oh dah ada? Dah ada dah. Oh dah ada. Pak Su yang lambat. Kejap. Mana boy? Dah ada dah tu pemenang kuis 50 Hz. Allah, Pak Su nak sebut kalau boleh. Mana. Okey, ni dia. Okey, untuk pemenang kuis 50 USD, Saidina Ali, kita ada Rashad Abdul Ais Abdul Rahman, kemudian kita ada Andy Rahman. Okey. Kalau nak hadiah lagi minggu depan lah. Anda boleh tengok komen dan juga ulang balik lah tengok live ni untuk anda ketahui nama anda. Okey, terima kasih kepada Cik Ajak. Terima kasih Mi. Terima kasih Pak Su. Saya bukan apalah, tapi saya memang harapkan untuk minggu depan juga kalau boleh ajak dan Helmi jugalah sebelum hantar IB. Boleh. Sebab kita belum habis lagi sebenarnya. Oh, tak habis lagi. Banyak lagi nak banyak lagi. Banyak. Tentang kontes lagi kan. Saya nak tanya lagi ulangan untuk kontes tu. Boleh, tapi tak apa. Di segmen episod yang kedua nanti. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih atas perhatian anda. Cuba anda lapangkan fikiran anda, dada anda, dan cuba kelebihan yang ditawarkan oleh GKFX Prime Malaysia. Sekian tuan-tuan dan puan-puan, selepas ini bersama dengan segmen Tanya Dr. Forex juga dikuasakan oleh GKFX Prime bersama dengan Cikgu Nonim. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Lambai sikit kamera. Kamera. Okay, thank you. Bye.